Hi guys, saya Hamster Lover. Welcome back to my channel. So video kali ni saya nak share dengan korang cara untuk nak pilih storage box dan cara untuk nak DIY storage box ni menjadi bin cage. So kalau korang nak tahu macam mana, stay tuned and keep on watching. Okay guys, first thing first, untuk korang yang tak tahu bin cage tu apa sebenarnya. Bin cage tu adalah storage box yang kita jadikan sangkar untuk hamster. Tapi sebelum kita jadikan sangkar untuk hamster, kita kena DIY dulu. Kita modify, kita jadikan, kita buat lubang udara. Contoh yang macam ada kat depan ni, saya dah modify. Saya dah letak satu lapisan jaring. So hamster tak boleh keluar tapi udara boleh masuk. So basically, dia dah jadi sangkar hamster. So ini adalah bin cage. Kita DIY, kita modify storage box untuk dijadikan sangkar hamster. Saya banyak dapat soalan daripada mereka yang baru nak beli hamster. Ramai yang macam confused lah, bin cage tu apa. So basically inilah bin cage. Kita boleh guna storage box ni untuk dijadikan sebagai sangkar hamster. Cuma kita kena make sure dia ada lubang udara, okay? Sebab kalau tak ada lubang udara, bukan setakat hamster, kita yang duduk dalam ni pun confirm tak boleh hidup. Untuk pengetahuan korang juga, korang tahu tak sebenarnya bin cage ni adalah salah satu sangkar hamster yang popular dekat serata dunia. Sebab apa? Sebabnya kotak ni, storage box ni, kita boleh beli dekat hampir seluruh pasar raya. Okay, contohnya macam dekat Malaysia lah, kita boleh beli dekat Giant, kita boleh beli dekat Tesco, dekat Mydin, dekat Econ-Safe, dekat Parkson pun even ada jual, dekat IKEA. So basically memang banyak tempat. Even Mr. DIY pun ada jual juga storage box. So basically banyak tempat yang kita boleh dapatkan ni storage box ni. Sebab itulah dia popular. Selain senang untuk nak dapat kotak ni, nak beli ni storage box ni, storage box ni pun dia lagi murah berbanding sangkar-sangkar komersial yang ada jual dekat kedai haiwan tu. Which is kebanyakannya lah dalam situasi kita dekat Malaysia ni, kalau korang nak beli sangkar hamster yang lebih kurang macam ni, sebesar kotak ni, mungkin harga dia mencecah dalam ratusan ringgit. So, ramai yang rasa lebih berbaloi gunakan storage box ni berbanding beli sangkar hamster yang sebesar ni dekat kedai haiwan. But itu tak bermakna korang tak boleh nak beli sangkar hamster kat kedai haiwan. Boleh, still boleh beli, cuma korang kena cari sangkar yang menepati kriteria lah. Sebab kebanyakan kedai haiwan, saya cakap kebanyakan tak semua, kebanyakan kedai haiwan tak jual sangkar yang betul-betul menepati kriteria untuk seekor hamster. So sebab tu kita sarankan untuk guna storage box ni yang lagi berbaloi, lagi murah dan lagi bagus untuk hamster. So sekarang ni saya nak share dengan korang cara untuk nak pilih storage box ni untuk nak jadikan sebagai bin cage untuk hamster lah. First, korang kena decide korang nak beli box ni yang transparent ataupun yang tak transparent. Kalau yang transparent, basically dia macam ni lah. Korang boleh nampak apa ada kat dalam tu. Dia see-through, dia lut sinar, so cahaya boleh masuk. So korang boleh boleh tahulah apa yang hamster korang buat dalam ni. Yang lagi satu, yang tak transparent tu, selalunya colour dia solid. Dia macam ada warna merah, warna hitam, warna biru. So korang tak boleh nampak apa yang ada dekat dalam tu. Melainkan kalau korang buat jaring macam ni, korang boleh tengok daripada atas tu je lah. Kalau korang tanya saya cadang korang untuk beli yang transparent macam ni. Sebabnya antara kelebihan dia, korang boleh tengok hamster korang daripada tepi ni. So dia 360, korang boleh tahu apa yang hamster korang buat. Bukan mengharapkan ni sahaja, dari tepi pun boleh juga. Lepas tu dari segi cahaya, di mana macam yang kita tahu, hamster adalah nocturnal animal kan. So dia punya waktu yang paling dia aktif bermula daripada waktu senja sampai waktu subuh, which is waktu dah gelap lah. So kita sebagai pemilik hamster wajib untuk kita pastikan yang hamster kita ni dapat 12 jam waktu pagi, 12 jam waktu malam. So waktu pagi tu dia tidur, dia berehat, dan waktu malam tu bila cahaya dah berkurangan sikit, dia akan start aktif lah. So kalau kita guna box yang tak transparent tu, apa yang saya risau bila cahaya tak masuk dan keadaan dalam tu mungkin gelap macam 24 hours macam tu lah. So kalau korang guna kotak yang macam ni, yang transparent ni, so basically waktu cerah macam ni, okay, kita tahulah mungkin hamster kita boleh decide, okay, sekarang ni waktu untuk dia tidur, waktu untuk dia berehat. So bila dah gelap sikit, korang dah lampu dekat dalam bilik korang letak korang punya box hamster ni, dia dah kurang sikit. So hamster korang macam, okay, so sekarang dah waktu malam, so waktu untuk dia start aktif, waktu untuk dia mulakan hari dia, macam tu. Tapi kotak yang tak transparent tu tak semestinya tak boleh pakai, still boleh pakai. Cuma kalau korang nak pakai, saya sarankan korang untuk lebihkan lagi ruang udara supaya cahaya pun boleh masuk sekali. Bukan udara je, cahaya pun boleh masuk. Contoh kalau macam transparent ni, korang nak buat dekat bahagian atas ni je,
dah okey, tak nak buat kat tepi pun tak apa. Tapi kalau macam korang pakai yang tak transparent tu, mungkin korang kena buat sikit kat atas ni, wajib buat kat atas. Lepas tu korang buat juga kat bahagian tepi ni ke, sikit lah, mungkin depan satu ke, belakang satu ke, tepi ke, bergantung pada kreativiti korang. So basically itu je lah yang korang kena consider. Bukan tak boleh pakai, still boleh pakai, cuma cara untuk kita nak overcome balik situation tu mungkin dengan menambahkan lagi banyak ruang udara, so udara boleh masuk dan cahaya pun boleh masuk. So hamster kita boleh faham ini adalah 12 jam pagi dia dan ini adalah 12 jam untuk dia berehat malam pula. Alright. So seterusnya, daripada segi saiz, of course lah saiz ni benda yang paling wajib, yang paling penting kita tengok kalau kita nak beli storage box. Sebelum ni saya ada buat satu video mengenai saiz sangkar hamster, so korang boleh juga tengok video tu untuk korang lebih faham mengenai keluasan saiz sangkar hamster. Okay, dalam video tu saya dah explain dengan panjang lebar. So dalam video kali ni, saya cuma nak cakap kepada korang, saiz untuk seekor hamster perlulah mempunyai keluasan lantai yang hamster tu pijak sebanyak 450 inci persegi bersamaan dengan plus minus 3000 cm persegi. So basically kalau korang nak beli kotak tu, saya cadangkan korang untuk bawa korang punya tape pengukur sendiri. So senang korang nak kira. Okay, korang jangan tengok pada dia punya description yang ditulis yang ditampal dekat box ni tau. Sebab apa yang ditampal ni selalunya adalah saiz untuk dia punya keluasan permukaan dekat bahagian atas ni. Right? Keadaan ni, ukuran sangkar yang paling besar. Sebab kebanyakan kotak ataupun storage box, diorang punya design tu akan mengecil tau kat bahagian bawah. Dia akan mengecil. So dia dari besar tu dia akan mengecil sikit kat bawah. So ukuran yang diorang bagi ni adalah ukuran dekat ni atas, bukan dekat bahagian dalam. So kita sendiri yang kena kira sesuai ke tak sesuai. Okay, sebagai contoh, description yang dibagi kat sini adalah panjang 73 cm dan dia punya lebar adalah 56 cm dan ketinggian dia adalah 47 cm. So kita tak tengok dia punya ketinggian, kita tengok dia punya lebar dengan panjang je, which is 73 tu panjang dia, kita darabkan dengan 56 cm, dia punya lebar menjadi sebanyak 4088 cm persegi. So melepasi daripada 3000 cm persegi. So basically nampak macam besar kan, tapi itu bukan ukuran sebenar untuk kotak ni kalau kita nak tengok untuk nak jadikan sebagai bin cage untuk hamster. Apa yang kita kena buat kalau kita nak ukur saiz untuk nak jadikan bin cage hamster, kita kena ukur pada bahagian bawah. Sebab apa yang dia bagi tadi tu untuk ni bahagian atas. So sekarang ni bahagian bawah kita terbalikkan. So kita ambil kita punya tip ukur, kita ukur dia punya panjang ni, ini adalah 65 cm panjang dia. So dia punya ni adalah 48 cm. So 65 darabkan dengan 48 cm menjadi 3120 cm. So basically korang nampak tak perbezaan dia? Ini adalah yang kita kira permukaan lantai. 3120 cm tu dia basically ngam-ngam soi je untuk nak melepasi tahap minimum untuk seekor hamster. So basically 3000 cm persegi, kalau boleh pergi besar lagi lah. So ini 3120 cm persegi. So apa yang saya cakap, ngam-ngam je nak melepasi tahap minimum tu lah. So basically kotak ni, storage box ni boleh dijadikan sebagai hamster punya bin cage, sangkar hamster, sebab dia melepasi tahap minimum sangkar untuk seekor hamster. So itulah cara untuk kita nak kira storage box. Itulah cara untuk kita nak beli storage box dengan saiz yang bersesuaian untuk hamster. Okay guys, so saya nak tunjuk lagi satu contoh dengan kotak yang bersaiz 76 liter. So ukuran tu dah tampal kat bahagian depan ni, tapi saya takkan guna ukuran ni sebab ukuran ni bukanlah ukuran untuk dia punya keluasan lantai. So saya akan terbalikkan kotak ni dan kira sendirilah. So macam yang korang tengok dalam video ni, saya tak bawa saya punya pita pengukur. So saya gunakan application yang ada dalam telefon saya. So ukuran yang saya dapat adalah panjang dia 50 cm dan lebar dia 35 cm, menjadikan keluasan lantai sebanyak 1750 cm persegi, yang mana sangatlah kecil untuk seekor hamster. So ni kotak yang 75 dan dia punya anggaran dalam banyak tu lah 1750 cm. So tak sesuai. Okay, ni satu lagi kotak yang mana dia claim 120 liter tapi dia tak bagi dia punya ukuran. So saya ukur sendiri, saya terbalikkan kotak ni, saya gunakan lagi aplikasi yang ada dalam telefon saya ni. So panjang dia 59 cm dan lebar dia pula 42 cm, menjadikan keluasan lantai sebanyak 2478 cm persegi, yang mana masih terlalu kecil untuk seekor hamster duduk dalam ni. Sekali lagi saya ingatkan, jangan tengok description yang dia bagi ni sebab memang kebanyakan bentuknya akan kecil kat bawah. So korang kena kira sendiri permukaan dengan terbalikkan. So korang kira. Okay, so sekarang saya nak tunjuk kat korang cara saya DIY storage box ni, which is saya tebuk lubang ni, right? Saya letak dia punya jaring besi and yeah.
Okay guys, so mula-mula sekali apa yang saya buat adalah saya akan potong dulu bahagian penutup atas ni menggunakan pisau, which is pisau ni dia boleh tukar-tukar mata. So ni pisau blade kot orang panggil. Okay, so pisau blade ni dia boleh tukar-tukar mata lah. So kalau macam tumpul saya tukar lagi, kalau tumpul saya tukar lagi, boleh potong ya, tukar lagi dan tukar lagi. Dan pisau ni pun murah je, saya beli dekat Mr. DIY dalam harga RM2 ke RM3 macam tu lah, lebih kurang kan. So ya, saya tak ada alatan elektrik tau untuk nak potong plastik ni. Saya tak ada gaji jig dan alatan yang sebagainya yang bersesuaian untuk nak potong plastik. So saya menggunakan cara tradisional ni yang serba sedikit menguji saya punya kesabaran. Okay, so untuk teknik yang saya gunakan, actually tak ada teknik pun, cuma nak potong tu saya tak boleh potong dan mengharapkan untuk dia terus tembus lah, sebab plastik ni memang tebal. So basically apa yang saya buat, saya potong berkali-kali dekat bahagian yang sama, daripada hujung bahagian atas tu sampai ke bawah tu saya tarik, saya drag berkali-kali sampai dia nipis, sampai dia tembus, sampai dia boleh potong. Macam tu. Tapi saya ada try gunakan api juga tau, which is saya panaskan mata pisau tu dengan api. Lepas tu bila dah panas tu saya try potong lah, which is okay lah, bantulah sikit. Tapi saya ni jenis yang malas sebabnya bila gunakan teknik api ni kan, kita panaskan mata pisau tu dengan api, lepas tu dia akan jadi hitam tau. So basically kita kena lap dulu. Tapi kalau kita lap, macam ni bila kita lap, lepas tu kita potong tu, dia dah kurang panas. So basically tak efektif sangat tau. So saya malas nak buat benda tu. Saya tak lap lah kan. So saya dah bakar tu, saya terus letak dekat plastik tu nak potong. Plastik kat kawasan tu akan ada hitam-hitam sikit. So saya tak suka hitam-hitam tu. So saya rasa macam tak sempurna. So saya menggunakan je lah cara biasa, tanpa api. Saya potong, saya tarik atas bawah sampailah dia terpotong. Okay guys, so lepas dah siap potong tu, macam biasalah saya punya perangai perfectionist ni tiba-tiba dia muncul. So saya rasa tak puas hati dengan saya punya kualiti pemotongan tu. So saya pergi balik Mr. DIY, saya pergi grab kertas pasir. So saya balik, saya gosok lah dengan kertas pasir. So saya gosok ni, technically dia membantulah sikit kan, sebab dia plastik. Sebenarnya plastik tak boleh sangat nak gosok dengan kertas pasir kan. So saya gosok tu, dia mengurangkanlah sikit, dia rata 100% tu taklah, dia ratakanlah sikit dan dikurangkanlah sikit kesan ketajaman disebabkan pemotongan tu. So membantu, okey lah, adalah sikit. Next, saya ukur pula jaring besi tu, which is saya potong lah mengikut dekat ni, apa yang saya dah potong tadi tu, saya ukur kat situ. So saya macam ni, ngam-ngam je lah potong ikut apa yang diperlukan. Lepas tu ya, untuk harga ni, dawai besi ni saya beli dekat kedai hardware. So harga dia RM2.50 untuk sekaki. Macam saya beli 2 kaki sebab nak backup kan. So basically saya tak guna pun sampai 2 kaki tu, saya guna sikit je. So extra tu just saya simpan, maybe untuk digunakan next project. Okay guys, so kalau korang tanya saya nak guna yang jaring besi ke guna jaring plastik kan, sebab dekat hardware memang ada jual yang plastik dengan yang besi. Saya sarankan korang untuk gunakan yang besi ni berbanding plastik, sebab plastik tu hamster boleh gigit sikit-sikit, lepas tu bam, dia terus keluar kan. Tapi kalau hamster korang gigit pula yang besi tu, dia jadi bahaya. So korang kena monitor hamster korang. Kalau dia gigit besi tu, make sure korang halang dia daripada gigit berterusan. Tapi kalau just in case lah, korang tak perasan dia gigit sampai dah ada macam lubang nak boleh keluar apa semua tu kan, korang tukar je jaring besi ni dengan jaring besi yang baru. Okay, so proses dia sama je. Okay guys, so lepas dah potong jaring besi tu, letak tepi. So saya ambil balik saya punya penutup storage box ni. So saya akan buat lubang-lubang untuk saya nak letak dia punya cable tie ataupun bolt and nut. So basically saya menggunakan drill lah untuk proses kali ni. Tapi kalau macam korang tak ada drill, korang boleh je guna soldering iron, which is soldering iron tu lagi murah daripada drill lah. Korang boleh cari dekat Mr. DIY, ada jual. Tapi kalau macam korang nak invest dekat drill untuk semata-mata satu projek ni, saya bukan tak sarankan lah. Tapi korang fikir balik lah, berbalik ke tak berbalik. Kalau gunakan drill ni, dia punya hasil memang lagi kemas. Tapi kalau korang gunakan soldering iron, dia punya plus point, dia murah sikit daripada drill. Bukan murah sikit, murah banyak daripada korang beli drill. And ya, tu je kot dia punya plus point. So korang fikirlah korang nak beli yang mana. Ataupun kalau korang tak ada dua-dua tu juga, korang boleh guna pisau.
Tapi proses nak potong pakai pisau tu yelah makan masa juga sebab nak potong plastik kan. So okay guys, so lepas dah siap tubuh lubang tu, saya pun lekatkanlah jaring tu. Okay, macam saya cakap tadi, untuk proses kali ni korang boleh gunakan cable tie ataupun korang boleh gunakan bolt and nut. Macam cable tie memang murah, harga dia RM2 ke RM3 macam tu je. Dekat Eco Shop ada jual, kat Mr. DIY ada jual, banyak tempat korang boleh beli. Dan lagi senang menggunakan cable tie. Tapi saya menggunakan bolt and nut sebab saya rasa macam, saya rasa je lah ya, saya rasa sebab dia nampak lagi kemas. So saya menggunakan bolt and nut dalam proses kali ni. So itu semua terpulanglah pada kreativiti masing-masing. And tada, dah siap. So itu je lah cara saya modify ataupun saya DIY storage box menjadi bin cage untuk hamster. So untuk bin cage ni sesuai lah untuk didiami oleh seekor hamster je, sebab yalah saiz dia ngam-ngam je melepasi capaian minimum. Okay guys, so basically saya rasa itu je video untuk kali ni. So next week saya akan post video saya set up pula bin cage ni. Dengan je lah saya tak complete dengan dia punya bedding apa semua tu. So saya akan tunjuk korang bajet dia berapa semua tu. So stay tune untuk video tu next week. And now, thank you so much guys for watching and bye bye.